Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarul, remiser dengan Plus Masa Maju dan juga trader untuk teropong bursa. Jadi hari ini kita nak cerita sikit pasal pasal apa orang kata satu term yang biasa trader guna dalam short term trading ni, dipanggil apa? T4 punya trading strategi ataupun T3 dan sebagainya lah. Jadi apa benda biasanya kita dengar orang sebut T0, T1, T2, T3, apa tu ataupun lagi satu dia cerita pasal ataupun dia sebut pasal forced selling. Apakah benda semua terms ni? Apakah maknanya? Okay. Jadi saya akan cerita pasal T0, T1, T2, T3, T4 dan sebagainya, dan juga pasal forced selling. Dan selain daripada itu, kita akan cuba jelaskan macam mana benda tu dan juga trading plan lah kalau kita nak cuba baca ataupun nak cuba study pasal trading plan untuk short term ya. Alright. So sebelum kita mulakan, sebelum kita cerita pasal T1, T2, T3, T4 dan sebagainya, kita sebenarnya kena ambil tahu benda ni semua dia bersangkut paut dengan produk yang ditawarkan oleh broker. Okey, yang broker offer. So biasanya T0, T1, T2, T4 ni dia adalah margin account. Maknanya kalau siapa-siapa yang ada buka account broker, account dengan broker, account margin account macam contohnya M Plus ada offer M Plus Gold dengan M Plus M Plus T7 tu. Jadi kalau M Plus Gold bermakna akaun tu M Plus ataupun broker akan bagi pinjam duit dekat kita untuk kita guna untuk trading. Okay, so dengan duit pinjaman dia tu kita boleh gunalah. Jadi kita kena selesaikan dalam tempoh masa tertentu. Sama jugalah M Plus T7 pun benda yang sama. Okay, so dengan adanya benda ni yang terhasilnya T4 tadi itulah, T3, T4 tu. Jadi kalau kita tengok secara detail, sekejap ya, saya sharekan saya punya slides. Okay, so ni adalah broker punya tawaran lah. Okay, broker punya products untuk M Plus. So dia ada M Plus Gold dan juga M Plus T7. So untuk kita tahu benda ni, kita kena pastikan lah. Inilah dia bendanya. Kalau M Plus Gold, dia akan bagi extend trading limit extended to you as high as 3 kali ganda of your collateral cash value. Jadi maknanya kalau kita deposit 10,000, kita akan dapat ataupun broker akan bagi kita 20,000 lagi ataupun maybe 30,000 lah, 3 kali ganda daripada kita punya cash value. So dengan duit tu kita boleh gunalah untuk beli saham. Okay. Syarat dia, pinjaman kita tu mesti diselesaikan dalam masa 2 hari. Maknanya kita beli hari ni, besok 1 hari dia bagi, hari kedua sepatutnya dia dah kita dah pulangkan balik duit dia. Okey, pulangkan balik duit broker. Jadi kalau tak boleh, dia ada tulis terms and condition dekat situ, for selling is going to be on T3. Bermakna dalam masa tempoh 3 hari yang ketiga tu broker akan let go. Kalau macam ni produk M Plus T7 pun sama, 3 kali ganda trading limit facility. Longer settlement period yang ni dibagi sampai T7, T plus 7, maknanya 7 hari daripada hari yang kita trade tu kita kena buat settlement. Jadi kat sini tengok saya tulis kat sini, duit broker mesti dipulangkan pada hari kedua ataupun hari ketujuh. Ikut produk punya itulah. Okey. Dan jika tidak, broker akan for sell pegangan anda. So cara untuk tak nak bagi for sell, kita kena top up account kita sepenuhnya sebanyak yang kita gunakan tu, ataupun itu dipanggil pick up shares lah, ataupun nombor 2 kita just let go saja bahagian, sekurang-kurangnya bahagian yang kita pinjam duit broker tu. So kalau kita ada 10,000 tapi kita beli 30,000, kita pinjam duit broker 20,000, bermakna kat sini kalau kita pinjam kita beli 10,000, kita pinjam kita cash kita 10,000, kita pinjam 20,000, 30,000 total. Kalau dah sampai T2, kita kena at least jual balik 20,000 ringgit untuk kita dapatkan balik tu untuk kita pulangkan balik pada broker. Jadi baki yang 10,000 ringgit ataupun berapa yang nilai yang tinggal pada masa tu ialah yang kita punya lah. Okay. So ni dia punya produk. So bila dia jadi macam ni bermakna inilah dia. Hari ketiga broker akan for sell. Kalau hari ketujuh T plus 7, hari ketujuh broker akan hari ke-8 broker akan for sell.
Okay. So kita tengok sini T0. T0 ni pula bermakna hari yang dia merujuk kepada tarikh yang pertama ataupun tarikh yang berlaku transaksi tu. So hari kejadian lah maknanya. Okey, hari kejadian dia nak kita namakan dia T0. Okey, kalau kita beli hari ni maknanya hari inilah T0. Okey. T1 pula dia merujuk kepada hari pertama selepas berlaku transaksi. So, pada bila-bila masa lah, maknanya kalau kita beli hari ni, besok T1 lah. Dan lusa adalah T2. Okay. Jadi kalau kita ambil produk yang biasa tadi, M plus gold tadi tu, dalam masa T3, T2 ni kita dah kena selesaikan. Kita kena selesaikan as per agreement dengan broker. So kalau kita tak selesaikan juga, kita tak top up account kita, ataupun kita tak pick up the shares, ataupun kita tak jual position kita tu, T3 broker ada hak untuk buat for selling untuk dapatkan margin financing yang dibagi kat kita tadi. Okay, so masa T3 ni yang selalunya orang panggil for selling day. Okay, jadi kadang-kadang siapa-siapa yang degil on account margin tapi beli dengan duit pinjam, lepas tu tak nak buat settlement dan tak nak juga sell sendiri, broker akan sellkan position tuan-tuan. Lepas tu dalam masa tempoh T3 atau T4 ni yang selalunya harga saham biasanya akan jatuh besar-besaran kalau ramai orang ada, ataupun kalau ramai orang beli dengan akaun margin. Okay. So biasanya kalau jatuh banyak tu probably 2 hari ataupun 3 hari yang sebelumnya orang dah beli saham tu dengan account margin, dan dia hari ketiga tu dah kena for selling lah. Itu kita punya concern. So for selling ni di mana situasi market participant, maknanya kita lah terpaksa let go, terpaksa jual, sebab kita kena ikut. Kalau kita pinjam duit broker nak dapat duit dia balik, so dia akan for selling kita punya position. Kita tak ada control over that. Okay, so kalau kita dah sign up untuk account gold tu, ini adalah terms and condition dia. Okay, dan kita tak boleh nak block. Kalau kita tak nak dia sell, kita kena top up duit. Okay, untuk pick up all the shares dan kembalikan duit broker. So contoh macam mana kita nak baca benda ni ya? Macam mana kita nak baca T0, T1, T2 dan sebagainya. Okay, so ni counter Mtronic contohnya. So kita assume lah pada salah satu candle yang ni warna yang paling banyak volume ni. Okay, so kita tengok kat sini volume yang paling banyak, kita labelkan dia sebagai T0. Katalah kan, sebab biasa orang beli 10,000, tapi kali ni masa hari yang banyak tu ada kemungkinan orang beli dengan account margin. Maknanya dia pinjam duit broker lah, sebab tu volume tu besar. Maknanya seorang tu dia boleh beli 3 kali ganda daripada dia punya limit dia. Okay, so kita labelkan itu adalah T0 pada hari kejadian. Okay, pada itu kita tengok, okay, pada dia naik lah masa tu, T0 dia naik, dia gap up sikit dan harga tengah turun. Dan closing day kita tengok volume dia sangat-sangat tinggi, so kita label dia T0. Okay, jadi pada masa hari ketiga biasanya kita nampak lah ni satu volume lagi yang besar dengan harga yang agak stable lah, makna harga tak turun banyak. So kita tahu kat situ berlaku for selling lah, sebab orang yang masuk dengan margin, dia broker dah mula let go dia punya position. Okay, jadi bila dah let go position mana tu selepas pada tu 2-3 hari lagi kita tengok pada itu T berapa tu? Okay, T10. So pada hari T10 tu kita nampak harga masih lagi stable harga masih lagi stable dan dia tak turun banyak. Dia tak turun banyak dari segi price action dia. Dan kita nampak lepas pada 10 hari lebih kurang lah, 10 hari kita dah mula nampak ada kenaikan harga. Jadi kalau saya punya own personal trading strategy, saya memang incorporatekan period untuk kita hold, tempoh masa untuk kita hold, untuk kita pegang satu-satu counter. Untuk kalau kita trading strategy kita based on momentum ya. So tempoh maksimum untuk kita hold biasanya dalam 10 hari ataupun sama dengan 2 minggu lah, sebab satu minggu kita ada 5 trading days. So kalau 10 trading days bermakna lebih kurang dalam 2 minggu. Okay, jadi secara tipikalnya dalam masa 10 hari itu sepatutnya ada follow up. Okay, kalau tak ada follow up 10 hari itu kemungkinan harga akan jatuh lah. Okay, kemungkinan. Jadi itu kita kena berhati-hati.
Kalau ada follow up, biasanya kalau ada follow up dia akan berlaku dalam tempoh 10 hari. Lebih kurang lah 10 hari. Okey. Jadi kalau saya punya personal trading strategy pun, kalau saya hold salah satu counter tu pun generally saya akan tunggu sampai 10 hari sajalah. Okey, biasanya jarang saya nak tunggu 10 hari, tapi kalau dia tak jadi, dia hari kedua, 3, 4 dia tak naik tapi dia tak turun, maksimum saya akan hold dalam lebih kurang 10 hari lah. Okey. Kalau lebih pada tu memang kita bazir masa menunggulah. Actually 2-3 hari pun bazir masa dah. Okay, tapi tak apa. So kalau lebih pada 10 hari tu tak jadi lagi, kita kena consider lah untuk cut loss dan maybe position kita tak jadi. Okay, ataupun trading plan kita tak jadi. So okay, saya nak tunjuk contoh satu lagi. Ni adalah T0. Ni saya nak tunjuk contoh yang tak jadi. Okay. So ni adalah T0, kita consider untuk masuk pada hari tu sebab volume hari tu massive ya, banyak. Jadi kita tengok ini adalah T0, lepas tu ini lebih kurang T3. T3 kita tak nampak volume yang tinggi lah. Okay, kita tak nampak volume yang tinggi, tapi harga dah drop sikit. Okay, so ni ada kemungkinan account ni tak ada orang consider untuk pakai margin lah. Okay, tak ada margin. Lepas tu itu adalah T10, maksudnya lepas pada 10 hari harga masih lagi tak bergerak lagi. Okay, so ni kita kena berhati-hati ya. Lepas tu ni dalam tempoh masa 10 hari kita nampak 10 hari. Jika kita gagal untuk cut loss, jika kita gagal untuk cut loss, kita mungkin akan berhadapan dengan cut loss dengan loss yang banyak lah. Maknanya kalau kita tak berdisiplin guna teknik ni, kita akan kerugian yang banyak lah maknanya. Okay, so dalam masa 10 hari katalah kita beli kat sini ni, dalam tempoh 10 hari dia tak naik, kena consider cut loss. Ingat slide yang pertama tadi ya. Okay, ingat slide yang sebelum ni saya cerita ni. Okay, kita akan berdepan dengan loss yang banyak kalau kita tersalah langkah. Okay, kalau kita duk rasa macam boleh naik lagi tapi tiba-tiba dia break saja support level, kita kena let go. Sebab kalau tak 50% senang-senang lah, especially kalau kita trade penny stocks. Okay, so ni contoh yang tak jadi. Tadi kita tunjuk contoh yang jadi kan. Alright, so T0 berlaku setiap hari. Pada bila-bila masa setiap hari ada berlaku T0, tapi yang T0 yang macam mana yang kita nak tahu, kita nak labelkan T0 yang sebenarnya itu, iaitu ialah pada kita cari hari yang ada volume yang besar, volume yang ekstrim, volume yang banyak compare dengan hari-hari yang sebelumnya. Sebab pada masa tu kita assume ramai yang akan trade dan ramai guna margin lah. Contohnya macam ni. So ni dia ramai orang. So bila kita nampak ada volume yang besar macam ni, kita boleh kata ramai orang masuk lah. So bila ramai orang masuk, kemungkinan ada orang yang guna account margin. So how do we trade? Trading plan ni kita kena kenal pasti support and resistance dulu. So kita kena kenal pasti support and resistance, dekat mana paras support yang terdekat dan juga paras resistance yang kita boleh target untuk take profit. Okay. Lepas tu kita kena pastikan money management ataupun risiko. Kena pastikan risiko lah, berapa lot maksimum kita boleh beli. Kalau in case kalau dia sampai dekat support level tu, kita boleh guna kita boleh terus execute kita punya stop loss. Lepas tu next step kita kena monitor sama ada kita nak buy at current price, maknanya kita masa harga tengah bergerak tu kita nak beli kat situ, ataupun kita nak tunggu lepas dalam masa tempoh T1, T2, T3 tu kita nak beli dekat harga support. So itu terpulang pada masing-masing lah. Kalau saya punya style, basically saya execute dua-dua. Kadang-kadang masa T2, T3 tu saya consider beli, kadang-kadang tengok keadaan lah. Kalau macam T4 tu dia dah mula naik balik, dah boleh continue beli masa T4. Of course bila kita beli lambat sikit tu, harga dah mula gerak naik lah. Okay. Lepas tu buy at current price or buy at support. Lepas tu kita punya trading plan number 4 is actually sell at resistance ataupun macam ni ya. Kita sell at resistance ataupun ride the trend. Maknanya bila kita dah sampai kita punya target, kita dah boleh jual, ataupun kalau kita trading plan kita tu kita guna moving average dan sebagainya, kita boleh hold sampai dia violate kita punya trading plan ataupun dia bagi signal sell, kita kena
jual. Okay. Alright, so ni contoh untuk OpenSys. Okay. Chart ni saya screenshot pukul 2.57 tadi lah. Pukul 2.57 petang pukul 6 hari bulan 10. Pada harga saya tak ingat, lebih kurang harga 97-98 kot. Okay. Lepas tu ni dia, kita tengok ini adalah pada hari ni lah berlaku T0. Okay, sebab kita kata T0 ni sini kita ada volume yang besar compare dengan hari-hari yang sebelumnya. So ni kita labelkan dia sebagai T0. Kita assume ramai orang beli pada on margin lah. Okay. Jadi bila kita tengok balik, kita study kat sini, price dah mula breakout market structure. Dan kita ambil trading plan kita ambil support level pada harga 86 sen. Okay, jadi sekarang ni kesimpulan pada kita, kalau kita nak tunggu price turun balik dalam tempoh ni pun boleh, ataupun kita just nak buy on breakout, dan kita kena identify kat mana kita punya target, iaitu target kita pakai market structure jugalah, resistance lebih kurang dekat 106. Alright, so ni trading plan untuk OpenSys. Jadi kalau price turun bawah pada support level, kita kena consider untuk cut loss. Okay, kena cut loss yang lebih dekat lagi, kita pulanglah ikut trading plan kita lah kalau kita nak pakai cut loss yang jenis macam mana kan. Tapi yang penting kena ada cut loss point. Sebab ingat kalau kita tak cut loss tadi tu, kalau kita tak cut loss, kita akan ingat slide yang sebelum ni saya tunjuk itu, kalau tak cut loss, kita mungkin akan berdepan dengan risiko loss yang lebih tinggi daripada sepatutnya. Okay. Alright. Kita tengok kat sini. Contoh. Kita applykan trading plan yang sama. Okay. Ini kita tengok yang tadi. Okay. Sekarang ni kita tengok yang apa yang dah berlaku yang sebelum ni. T0 kita assume kat sini. Kita kata T0 kat situ pada masa ni lah, dalam tempoh ni harga dah naik. Okay, T0. Lepas pada tu ingat kita punya plan, kita kena cari support level dulu. So kita ambil support level pakai market structure lebih kurang daripada harga 64 sen. Lepas tu target kita kat mana? Sebabkan kita tak ada market structure ataupun dah dekat-dekat sangat dengan market structure, kita guna trading strategi lain, kita guna method of kita nak cari target pakai lain. Kita gunakan Gann square of 9. Okay. So daripada sini kita dah ada support level, kita ambil lah support level ataupun resistance yang pertama sekali, kita boleh target dekat merah ni 86. Lepas tu next level 91, 96 dan juga 101. So kalau kita beli dekat area sini tadi ni, kita kena hold lebih kurang dalam 2 hari saja. So ni adalah T0, T1, T2, okay, dan T3 tak ada ataupun for selling minimum, harga terus melompat. Okay, ini saya cakap kat ni dia tunggu dalam masa dalam tempoh T4 dia terus naik. Okay, dalam masa 10 hari lah, antara 1 ke 10 hari tu tempoh for selling. Jadi bila tak ada for selling yang besar-besaran, ada kemungkinan ataupun ada potensi yang lebih besar untuk counter tu naik dalam masa tempoh tu. Okay, so ni faham itu saya tunjuk yang jadi. Yang tak jadi pula inilah ni. Okay, so bila kita tengok T0 kat sini, okay, kita boleh consider untuk masuk. Tapi dia ada lah, kalau kat sini ni ada banyak signal yang dah keluar banyak signal sell sebenarnya. So kalau kita tak berhati-hati, mungkin kita akan, jadi position yang macam ni masa ni tak okey untuk beli. Jadi kita tak boleh apply trading strategy ni, kita tak boleh apply pada semua. Ada banyak lagi details yang kita perlu perhatikan supaya kita tak buat kesilapan. Okay. Alright, so kita ada T0 kat sini, katalah kan siapa-siapa yang baru nak masuk, lepas tu terus nampak macam ni, okey T0. Korang tak pandai lagi nak tengok apa yang berlaku sebelumnya tu kan. Okey, katalah ada buat silapan, pilih counter ni T0, semua dah okey dah ni. Okey, support level jangan lupa ambil pada harga kita determine kat sini lebih kurang harga 96 sen. Resistance kita nampak, kita ambil lah previous high 106. Okey, dah dekat-dekat nak sampai dah itu. Sepatutnya kita boleh target dia naik balik. Okey. Jadi dalam masa beberapa hari kat situ tu, lepas pada tu support level dah pecah. So kalau kita tak cut loss, kita akan kerugian daripada harga 95 ni pergi lower sampai 70 sen. Nasib baik dia naik balik. Okay, kalau dia terus turun, menangislah dekat pucuk katil. Alright. Awas. Ini saya punya warning, saya nak bagi supaya korang berhati-hati ya. Okay, tengok sini.
Trading strategi ni bukannya lah satunya cara untuk kita trade market ya. So ada banyak lagi cara sebenarnya kita nak trade. Jadi ini cuma salah satu, dan saya cerita ni pun method bukan yang complete, tapi dia setakat nak explain kepada korang macam mana kita nak guna trading strategi yang short term yang macam ni, dipanggil momentum trading. Okay. Dan dianya sebenarnya tidak semudah yang disangka lah, tak semudah macam saya tunjuk. Kadang-kadang kalau korang silap buat, losses tu kalau tak jaga boleh senang-senang 20-30% boleh loss, especially kalau tak ikut disiplin. Dan juga benda ni sebenarnya berisiko tinggi. Jadi kalau kita dah acknowledge benda ni berisiko tinggi, kita akan lebih berhati-hati lah. Kalau kita tahu pisau tu tajam, kita akan guna dengan cermat. Kalau kita anggap pisau tu tak tajam, tiba-tiba boleh terluka tangan kita. Okay? So tu saja daripada penyelesaian saya untuk hari ni. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh contact saya dekat Facebook, iaitu facebook.com/Teropong Bursa. Jangan lupa langgan dan subscribe Facebook Teropong Bursa. Tekan button like, kasih hantam button tu. So hantam button butang like tu sampai dia lebam, sampai warna biru, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Okay, kita jumpa lagi next time.